Ikut siapa? Ikut buta tuli ke atau ikut Nabi? Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni yang masalah yang selalu kita bincangkan tentang taklid, tentang ittiba'. Di mana kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang sangat banyak menggunakan perkataan al-ittiba', qul innama wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ikut berdasarkan apa yang diturunkan, yakni ikut berdasarkan bukti, ikut berdasarkan dalil. Sebab itu bila sebut taklid muqallid ni dia mengikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa bukti. Ikut buta tuli. Kata Al-Imam Al-Ghazali sendiri, Imam Ghazali ni mati tahun apa? 505 Hijrah. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, apa kata dia? Sesungguhnya bertaklid itu qabulu qawlin bila hujjah, menerima sesuatu perkataan itu tanpa hujjah, tanpa dalil. Menerima sesuatu perkataan itu tanpa hujjah, tanpa dalil, itu adalah taklid. Al-Imam Ibn Abdul Bar, sebelum daripada Al-Ghazali, dia wafat tahun 463 Hijrah macam tu. Apa kata dia bila menjelaskan tentang taklid ni? Dia mendatangkan pandangan seorang tokoh ulama dalam mazhab Maliki, Khuwaiz Abdullah bin Khuwaiz al-Mindad. Saya ingat saya nama tu, Khuwaiz ibn Khuwaiz al-Mindad nama dia, menyebut bahawasanya dia bezakan antara taklid dan al-ittiba'. Taklid dan al-ittiba'. Kata dia, taklid mengikut sesuatu tanpa dalil, al-ittiba' mengikut sesuatu dengan dalil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik kepada realiti kita pada hari ini. Bila wujud di sana sebahagian daripada kalangan manusia yang mana mereka menyeru supaya kita semua bertaklid, ikut saja. Bila anak murid tanya, Ustaz, ni apa dalil dia Ustaz? Apa bukti dia Ustaz? Dia marah. Jangan tanya. Beriman sudah. Tak boleh tanya. Bila ditekan-tekan lagi, dia akan pergi sampai kepada takkan tak percaya ni. Saya ni ulama. Kalau bukan dia pun tok guru dia. Saya ambil ilmu ni daripada cucu saudara Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu contoh lah saya bagi tu. Bukannya ada pun, wallahu alam. Saya bagi contoh saja. Kalau tak mampu meyakinkan lagi, dia akan terus cerita tentang keramat dia punya tok guru. Tok guru dia ni hebat, tok guru dia ni kasyaf, tok guru dia ni tahu yang ni, tok guru dia tahu hati perut, tok guru dia tahu kita malam kita makan lauk apa, tok guru dia tahu malam yang tajuk banyak mana. Sehingga dia mampu membuatkan orang mempercayai dan beriman apa yang dia kata, apa yang dia sebut. Itu je. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, depa terus duk ajak taklid. Tak apa, jangan. Kita biar ni semua ulama dah cakap ni. Sebenarnya mereka nak mengajar manusia menjadi bodoh dan dungu. Dia tak mau bagi manusia menganalisa, dia tak mau bagi manusia berfakta dalam kehidupan. Dia nak biar manusia bodoh. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala cerca golongan-golongan musyrikun, cerca golongan-golongan kafir yang tak mau faham Quran, yang tak mau dengar Quran, yang tak mau dengar perkataan Nabi, apatah lagi orang yang dah beriman. Kalau Allah sebut di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul wa ulaika humul ghafilun.
Mereka ada hati tapi mereka tak mau faham. Mereka ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau tengok. Mereka itu seperti apa? Binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat, lebih parah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ni walaupun sababun nuzul dia, sebab-sebab diturun ataupun untuk siapa disebutnya ayat ini, untuk orang musyrik. Orang musyrik Allah suruh faham Quran. Orang musyrik Allah suruh faham hadis Nabi. So mendengar dalil, meneliti dalil, nas. Apatah lagi orang Islam, orang yang dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mailah ni dia kata kami orang awam, kami ikut ya. Heran tu. Sebab tu kita mengaji ilmu ni dia jadi wajib, tuan-tuan dan puan sekalian. Tidak ada alasan untuk kita kata aku ni kira ikut je lah. Tak boleh. Ikut biar ada asas. Ikut biar ada asas. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin kita akan memberi alasan, kami nak tahu macam mana Ustaz, kami nak buat analisa lagu mana. Tuan-tuan, siapa yang nak kena buat analisa? Bukan tuan-tuan dan puan sekalian. Yang nak kena buat analisa yang berani keluar fatwa. Siapa hak keluar fatwa kata hak tu tak boleh, hak ni boleh, hak ni tak boleh? Kita tanya dia, daripada mana sumber? Daripada mana dalil? Daripada mana ni? Jangan kita pakai telan bulat-bulat. Tanya dia. Pasal dia berani keluarkan fatwa. Ini prinsip yang perlu kita tekankan dalam masyarakat kita. Bertanya, teliti. Itu adalah kemampuan kita menganalisa. Sebab kerja kita kerja bidang lain. Kita menuntut ilmu untuk kita beramal. Nak tuntut ilmu untuk beramal, ilmu yang kita tuntut tu mesti sesuatu benda yang bersifat pasti. Ada bukti-buktinya, ada dalil-dalilnya, ada hadisnya, ada ayat Qurannya. Mesti kena ada. Sebab nak ibadat, kita nak buat ibadat. Nampak? Adapun yang nak kena buat analisa, yang nak kena buka balik kitab, cek balik ini hadis apa, riwayat mana, siapa kata ni semua. Siapa dia? Ustaz. Tuan-tuan, bukan saya saja ni, pi masjid mana-mana lepas ni, ustaz mana-mana mengajak, angkat tangan tanya, ustaz mana dia, kitab apa ustaz pakai, jilid berapa, muka surat berapa, apa semua ustaz ni. Tak apa, walaupun dia tak mampu jawab hari ni, minggu depan ni coba cerita balik apa dia. Kita lah yang akan membantu mendidik ustaz-ustaz kita. Pasal apa tuan-tuan? Bagi disiplin sikit. Berapa ramai yang lagu tu jenis tak dapat tauliah, yang tak dapat tauliah ada. Yang ada tauliah. Dan berapa ramai yang tak ada tauliah pun ramai ada juga lagu tu. Sebab tu payah dapat tauliah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ustaz, yang kalau yang orang yang sudah keluar fatwa pun jadi orang macam tu je. Tu kata, sekarang ni prinsip ini perlu difahami oleh semua lapisan masyarakat. Orang awam pun kena faham prinsip ni. Orang yang berilmu pun dia kena faham prinsip ni. Jadi biar ada, kita katakan, komunikasi yang positif di sana antara penuntut ilmu, antara orang yang belajar dengan guru. Jangan bagi nak telan bulat-bulat saja apa guru kata, tak boleh. Biar ada bukti, ada sandaran, ada nas Quran, ada hadis Nabi SAW, ada penjelasan para ulama. Kalau tafsir ikut metodologi tafsir yang sebenar, kalau hadis ikut penilaian status hadis, kena ada tahu kaedah-kaedah dia, kena tahu cara macam mana nak ulas hadis tersebut. Kalau pendapat ulama, pendapat siapa, apa hujah-hujah dan alasan yang dia bagi. Jangan kita pakai ambil Syafi'i kita tak boleh, kenapa tak boleh? Pasal dia kata tak boleh. Oh, lagu tu tak boleh tu. Kenapa gila? Apa alasan yang dia berikan Imam Syafi'i rahimahullah? 1, 2, 3. Oh, alasan dia disangkal oleh mazhab lain pula, pendapat ulama ni. Baru kita dapat wujudkan satu suasana ilmu. Jadi, kita yang fikirlah tu, tanyalah dia. Mana sumber dia? Mana dalil dia? Lama-lama dia bagi balik tauliah, tak payah tarik. Dia bagi balik tauliah. Aku tak boleh mengajak. Masa dia bagi tu, dia jual kita beli. Tuan-tuan dan saya bergurau je. Jadi saya nak cerita bagi supaya orang yang nak mengajak ni daripada kalangan penuntut ilmu yang senior, yang ada sedikit kemampuan ilmu untuk mengajar, yang ada sedikit kemampuan ilmu untuk mengulas, supaya mereka rasa lebih bertanggungjawab untuk nak sampaikan sesuatu. Tahu kata tahu, tak tahu kata tak tahu. Ini senang aja.
adalah ustaz mana atau popular dalam internet lah, ada antara ustaz yang popular lah, yang paling popular dalam internet, antara lah, yang tak perlu saya sebut nama. Oh, yang tu para ulama telah berkata, ni mazhab yang sahihnya ni, pendapat yang tepatnya ni, yang paling benar ni, ini ulama ni jumhur kata, jumhur, para ulama mazhab Syafi'i, muktamad dalam muktamad, balun belaka. Mana nukilan dia? Apa dia? Mana dalil? Bagi dalil. Kalau tak cakap gitu ya, tak ada boleh tuan-tuan dan puan sekalian. Cakap tak boleh. Bagi dalil. Dia tak masuk TV 9. Astagfirullah. Bagi dalil. Bukan kita nak minta apa. Kita, tuan-tuan, kita kena ingat, kita tak boleh bertindak untuk merendah-rendahkan ilmu pengetahuan orang lain. Ada ilmu dari masing-masing, ada ilmu yang dia tahu, masing-masing ada ilmu yang dia tak tahu. Kongsi seorang sikit, share seorang sikit. Jangan kita nilai orang pergi mengaji luar, kita mengaji kat dalam Malaysia ya. Kita mengaji ikut masjid ya. Bila kira kita mengaji ikut masjid tu, kira kita jago lah. Tuan-tuan bukan kira mengaji ikut masjid ke, mengaji atas motor ke, mengaji atas kereta ke, mengaji kat mana pun ke. Tuan-tuan, nilai mengikut penilaian ilmu. Penilaian ilmu maksudnya penilaian yang bersifat ilmiah. Bukti setiap perkataan yang disebut. Bukan kira hang mengaji mana. Sebab tu saya tak suka nilai berdasarkan tempat pengajian. Melainkan dia main daripada Universiti Syiah. Itu cerita lain. University of Syiah macam tu. Kalau main daripada situ, yalah kita pun tak nak, aku tak berani nak bagi dia mengajar tak ketahuan. Contoh. Tapi kalau mai daripada kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang Sunni belaka, kita nak duk nilai, hang pergi mengaji mana? Mengaji Mesir tak boleh pakai. Oh tak boleh gitu. Hang mengaji Madinah tak boleh pakai. Hang mengaji Jordan tak boleh pakai. Hang mengaji ni. Kau ni kata mengaji Madinah saja boleh. Kau ni kata mengaji Mesir saja boleh. Kau ni kata mengaji Jordan saja boleh. Tak boleh gitu. Kau ni pula mai terbaru, Oxford saja boleh. Problem. Jadi tak boleh semua. Lagu tu tak boleh. Yang tu kita kena bersifat tuan-tuan, nilaian dia adalah berasaskan pendalilan yang disebut. Jadi tak kira dia main mengaji kat masjid ke, dia kerja apa ke, cakap bagi dalil. Kalau setakat nak tahu, kata ulama semua bersepakat. Senang gitu. Bagi mangkuk mana-mana mengajar pun boleh. Jadi ini satu suasana yang tidak sihat. Jadi untuk menyelesaikan isu tersebut, masyarakat awam perlu faham prinsip. Para ilmuwan yang mengajak pun perlu faham prinsip. Prinsip dia bercakap sesuatu biarlah berasaskan fakta. Bagi dalil satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dalil, bagi 10 dalil. Bahaskan secara ilmiah. Wallahu a'lam.